Assalamualaikum ya all. Okay, balik lagi ke dalam YouTube kita. Kita punya media sosial bersama Era Kira. Okay, ini masih bersepah kan, kita belum kemas. Okay, biarkan kita tinggalkan. Okay guys, okay, soalan seterusnya. Ada yang nanya, ada yang orang suka tanya Era, duduk kat Jakarta ni, macam mana boleh dapat orang kat Jakarta? Macam mana pula suami Era boleh dapat orang Malaysia? Macam tu kan? Biasalah orang suka tanya macam tu. Okay, kalau ada yang tanya macam tu, Era pun susah nak cakap. Senang cerita, dia macam jodoh lah, jodoh. Jadi sebenarnya macam ni ya. Kita orang punya family ni, family kita orang ni macam straight lah, straight agama lah. Straight agama kita orang punya, bukan kita orang, saya punya keluarga. So lebih kepada macam, tapi jangan pandang saya lah, ini mak ayah saya. Saya masih jauh lah, masih belum straight, belum, masih banyak lah cinta dunia ni. Mungkin saya banyak dosa lagi, masih banyak yang perlu diperbetulkan lagi. Tapi intinya mak ayah saya ni orangnya sangat straight agama. Dan dari mindset dari kecil tu adalah nanti umi ayah yang carikan jodoh macam tu. So dari datuk, dari mak ayah, jadi kita dari family lah yang akan nentukan jodoh setiap anak yang dilahirkan. Macam tu lah kita punya konsep family kita. Memang untuk di dunia nyata, di akhir zaman ni mungkin macam pelik sikit lah macam tu. Tapi memang dari family kita orang, dari pakcik-pakcik, makcik-makcik, dari anak buah tu ponakan lah, dari apa ya, dari abang kakak, dari abang kakak, adik-adik semua akan orang tua kita orang yang akan carikan macam tu. Jadi latar belakang ciri-ciri yang akan mak ayah akan tentukan, sudah pastilah besan sesama besan tu saling mengenali antara sesama lain. Besan sama besan itu mereka seagama, sefahaman, macam tu. Besan sama besan saling mendukung untuk perkahwinan yang syar'i gitu. So umi ayah ni dah lama kenal sama kita, saya punya mom-in-law sama mak mertua saya. Di saat itu saya masih berumur 17 tahun ya. Waktu tu saya sedang sibuk-sibuknya mau mengambil lesen mobil, lesen kereta. Tapi saya terhalang kerana di saat saya punya kelahiran itu saya telah dijodohkan. Jadi saya tidak berjaya mengambil lesen sampai saat ini. Adakah saya patut menyalahkan? Saya tak ada ragu-ragu. Okay, dah mula merepek. Sebelum kita merepek lebih jauh, baik kita teruskan. So, sampai mana tadi? Okay, sampai mak ayah jodohkan semua kan. Macam mana badan ni boleh terima, macam mana Era boleh terima, macam tu. Ya macam tu tadi, mindset saya tu dah dari kecil tu, okay, no pacaran-pacaran, nanti mak ayah yang carikan, so tak payah nak. Okay, andai kata ada suka-suka pun dengan orang pun, sekadar suka je lah, macam dah hati je, tak payahlah buat apa, buang masa je suka-suka pun. Nanti bukannya dia jadi suami kita pun, macam tu lah, mindset macam tu lah. So kalau dia message ke, adalah beberapa orang yang message macam, waktu tu zaman masih handphone lipat, handphone sabun lah apalah kan. Ada yang cuba-cuba message, oh ini anak kawan ayah saya ni, macam tu kan. Ada yang cuba-cuba macam tu, macam, hai ni Era anak Syed Farouk ke, macam tu.
Tapi Era tak balas sebab Era rasa macam, buat apa aku balas? Kalau balas pun kan dia boleh jadi suami aku. Macam itulah ceritanya. Jadi Umi selalu pesan kalau siapa pun yang jadi suami kamu, kamu kena taat dengan dia, kamu kena dengar kata dia, kamu kena nurut, kamu tak boleh melawan cakap. Kamu tak boleh macam kamu buat macam ke abang kamu, marah-marah apa semacam bla 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 bla. Macam tu. So kena bebel sikit lah. Itu adalah pentingnya. Bebelan-bebelan itu kita perlukan dalam kehidupan. Itu adalah bumbu-bumbu dan rempah-rempah kehidupan. Begitu. So senang cerita, mindset sudah disiapkan dari kecil ya. Entah. Okey, sambung balik topik kita apa tadi? Okey. Kita betulkan kamera kita yang mula semakin sengit-bengit dan tak teratur dan tidak beraturan ini. Okey. Maaf ya, ini kan dah lama tak vlog, dah tak buat di video. Jadi macam agak kaku sikit dan agak tak confident. Tapi tak apalah, kita cubalah. Sebab ini kan kita dah sepakat ya. Dah sepakat dengan my hubby. Dia suruh aktifkan saya punya video. Saya pening lah nak fikir video saya ni, YouTube saya nak buat apa. Saya bukanlah pandai sangat nak video-video cek. Tak ada pandai. Tapi Abang Dani suka cakap, buatlah video lagi apa semua saya. Pelik lah, dia tu pelik sikit. Sebab apa? Kalau saya buat nak ikut casting atau nak ikut apa, adalah orang ajar casting iklan lah, apalah macam tu. Tapi dia tak bagi. Dia tak izinkan dan dia tak bagi. Memang dia tak nak. Dia tak boleh. Dia tak tahulah, dia tak bagi. Tak apalah. Macam itulah topik kita apa tadi? Oh ya, yang itulah ini ni salah satunya kita taat kan. Dia sudah buat video, mungkin maksud dia tu buat video tentang anak-anak, tentang mungkin supaya dia kalau mungkin saya tak ada, nanti dia boleh tengok video ni balik kot. Macam itulah. Okay, sorry Pak. Memang dia paling tak suka kalau saya cakap macam tu. Padahal memang kita semua akan pergi, tahu enggak? Kita semua akan kembali kepada Tuhan. Kenapa kita tak boleh nak bahas? Kita tak bagi bahas-bahas. Padahal kita harus mempersiapkan mental, jiwa dan raga untuk kembali kepada Ilahi. Sebab ada sebab lah saya cakap macam ni. Dia tak suka nak bahas. Ada satu artikel, bukan artikel lah, saya dapat satu iklan. Satu iklan tu dia iklan tentang tanah. Tanah bagus lah, Islami lah. Dia tajuk dia macam tanah perkuburan Islami, apalah macam tu. Tapi memang cantik dia punya nuansa tu, ala-ala macam rumput hijau. Jadi macam eksklusif gitulah, macam tanah perkuburan Islam yang eksklusif gitulah, macam cantik macam tu. So, saya terus macam kirim kat dia, terus cakap, saya nak lah kalau kuburan saya macam ni aja. Terus dia macam, apa ni, apa? Dia terus bising. Tak payahlah bahas-bahas. Aduh, jadinya panjang. Okey, jadilah kita begitu. Maaf ya, Era lari-lari lompat-lompat topik terus. So tidak salah ya di sini untuk kita mempersiapkan kita punya jiwa, mental dan raga untuk bertemu Ilahi. Macam tu. Okey, kita balik ke topik kita balik. Apa topik kita tadi? Topik kita adalah tentang apa tadi apa? Tentang apa tadi? Cepatlah Era. Saya boleh lupa pula ni. Oh, itu Umi cakap tadi tu. Umi cakap kalau dapat suami mesti macam ni, mesti nurut dia begitu-gitulah. Begitulah ya. Even kamu seorang puteri raja pun, kalau kamu mendapatkan tukang kebun, kamu harus berada di bawah tapak kaki dia. Kamu harus, kalau suruh sujud tu ibaratnya kamu kena sujud. Walaupun kamu tu mungkin seorang permaisuri Venezuela, atau kamu seorang permaisuri Queen of Zimbabwe, kamu
telah married dengan seorang tukang kebun dari istana contohlah, kamu tetap akan berada di bawahnya. Kamu tetap akan melayaninya. Ibarat kata kamu tetap harus menganggap dia seperti seorang raja, seorang king gitu. So, begitulah ceritanya. So, saya pun telah menerima dia di saat saya pun tidak tahu muka dia. Tak kenal, tak kenal badan itu. Boleh temu ramah sendiri mak mertua saya. My mom, my lovely, my bestie. Dia tu tahu sangatlah sejarah titik-titik pertemuan dan detail tu. Kata my mom Elo itu adalah satu keajaiban gitu. Satu macam ialah lagi keluarga my mom in law bukan jenis macam tu. Kalau keluarga saya macam dah kena kawan-kawan paksa tu dah biasa dah, macam tapi tak adalah kawan paksa yang sampai kena ngamuk-ngamuk, nangis-nangis tu tak adalah. Kita kahwin paksa bukanlah paksa sih sebenarnya. Kalau anak-anak semua dah disiapkan mental dia, jiwa dan raga dia, itu bukan kahwin paksa lagi. Itu dah memang orang kata adat dah. Jadi macam udah memang satu solution untuk anak remaja yang dah membesar untuk mendapatkan zuriat, untuk menambahkan keturunan umat Rasulullah kan. So macam tak bukan paksa lah sebenarnya kan. Bukan paksa. Walaupun mungkin hati kecil merasa terpaksa, tapi memang sesuatu yang baik memang harus dipaksakan. Kalau tak dipaksakan, dia tak baik-baik. Macam tu lah. Okay. Macam tu lah. Jadi ceritanya kita orang dijodohkan. Ditemukan di Malaysia pada 30 hari bulan 10 maaf 2009 di Kampung Pilin, Malaysia. Sengaja cari Kampung Pilin itu adalah kota kelahiran my grandfather. So itu macam sebagai tanda kehormatan aja. Sebenarnya kan Era rasa ni sebab dia tak nak bagi kita orang lari ni tau. Sebab kat kampung tu tak ada taksi, tak ada bas, tak ada apa. Tapi sebenarnya by the way, dekat situ bukannya Era doang yang kena kahwin. Sebenarnya waktu tu ada abang Era juga, ada saudara Era juga. Jadi kita kayak kahwin beramai-ramai gitu. Jadi akad nikah beramai-ramai. Nikah syar'i ya, nikah syar'i. Memang adat itu Era cakap memang tradisi kita orang punya family macam tu. So macam cuma yang nangis-nangis over cuma Era aja waktu tu. Era sama dia itu adalah my husband sekarang. Begitulah. Okay lah, kita sambung lah. Ni rasanya dah 13 minit lebih dah. 13 minit. Kita sembang dah lama, dah cukup lama ni ya. Kayaknya. Okay dah. Sampai sini sahaja. Mungkin kita akan bertemu lagi. Mungkin kita akan story lagi untuk next episode. Okay, sampai jumpa. Assalamualaikum. Boleh hilang tak? Malas saya dah mau edit. Sebenarnya nak edit macam ni, nak ejak hilang gitu kan. Kan ada tu yang filter macam tu kan. Tapi ada macam kira aku malas lah nak edit ni. Aku dah kira tak payahlah edit. Sebab dulu ada raja edit, sekarang macam kenapa rasa macam dah masuk 30-an ni macam malas. Banyak benda yang macam kira upah orang je lah, upah orang. Kau dulu macam jangan upah orang, jangan membazir. Kau boleh buat semua. Sampai fotografer, sampai model, sampai kirim barang pos, sampai yang jaga bazar semua sendiri nak buat. Akhirnya begitulah. Tak ada akhir. Sebab everything alhamdulillah Allah bantu berjalan dengan baik gitu. Cuma sekarang ni lah dah masuk 30-an ni, semua benda macam okeylah upah orang je lah. Okeylah tak apalah.
di sendiri tak payah beli baju, di sendiri tak payah nak belanja makan apa lebih. Minta tolong orang macam tu. Okey, kita tak payahlah edit ya yang cing hilang macam tu. Sebenarnya nak buat macam tu tapi tak jadilah. Kita apa adanya aja. Okay? Bye bye. Assalamualaikum.